Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana jikalau berbilang. Maka dekat nambah pada bawah 2 4 6 9 2 4 6 4 9 diketahui. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka diketahui daripada cakapan itu, daripada cakapan musannif itu. Mana? Iaitulah katanya tupanan yang terkaya, tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Tiada dibenak akal bahawa ada suatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang melainkan matan tu. Diketahui daripada cakapan itu, daripada cakapan tentang tupanan, bahawasa terkaya itu kelakuan ataupun sifat bagi itu tupanan. Tupanan ni zat yang ditumpangi, yang ditumpangi pada serba-serbi. Kalau dia ditumpangi, sudah pasti dia tidak menumpangi. Kalau dia tidak menumpangi, bermakna dia terkaya, tak berhajat, bebas dan lepas daripada segala yang lain. Ini yang dipanggil ghani. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Kaya tu bukan kaya banyak duit. Kalau kaya banyak duit, kaya Tuhan nak buat apa dengan duit tu? Tuhan berhajat kepada duit pula. Tak, kalau kita kata Allah kata wallahul ghani, Allah kaya, kita semua pakat yakin bukan kaya banyak duit, banyak rumah. Kaya dengan makna tak berhajat langsung dekat siapa-siapa. Sudah pasti kita yakin fuqara itu maknanya berhajat. Kalau kita kata ghani tu kaya banyak duit, fuqara tu mesti duit tak ada. Jadi buat apa Allah gandingkan kalimah tu? Ni bukan duk cerita banyak duit, tak banyak duit, harta banyak tak. Duk cerita Allah berhajat. Allah ni kaya dan kita ni berhajat.
Jadi Allah tu dia panggil tupanan. Jenis zat yang ditumpangi dan ditupan. Dia orang tani panggil tumpang, dia panggil tupai. Nak tupai. Jadi tupai tu dia bakukan jadi tupan. Nah. Tumpai, tumpang. Senapang, senapai. Kalau dibakukan senapan. Jadi macam tu kalau ditulis. Jadi tupanai yang ditumpangi. Terkaya itu kelakuan bagi itu tupanan. Tak berhajat pada yang lain tu. Dan bersatulah tupanan dan yang terkaya itu. Makna bila dia tadi ni tupanan, zat yang ditumpangi, semua orang tumpang berhajat dekat dia, maka sudah pasti dia tu terkaya. Jadi tupanan dengan terkaya bersatu. Tapi kalau menumpang dengan terkaya tak boleh bersatu. Beza tu. Tupanan dengan menumpang tu lain. Kalau menumpang, tumpang berhajat. Tapi tupanan dengan yang terkaya, itu tak apa bersatu. Cuba tengok 3 baris pada bawah tu, tengah tu, berhimpun pada yang terkaya dan menumpang dan iaitu mustahil. Bagi tahu hak tu, sebab ni kita nak kena gelecek tadi malam ni. Dekat sini, 4 baris, 3 baris ni. Hak bawah dia sikit malam ni, jenah pening tadi. Saya ambil dulu. Jadi pada tupanan dan terkaya, tak apa. Tapi terkaya dan menumpang iaitu mustahil. Beritahu tu dulu. Dia nak cerita tu senang je. Ni hak kita nak ngaji malam ni senang je. Tapi dia bahasa lama, bahasa dia tu. Jadi kita belik. Baik. Dan tiada start pada kerana jikalau tu, hak tu dia belik mana ni tu. Dan tiada membenar akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Akal takkan timang kalau ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Dia tu satu zat yang ditumpangi. Tapi yang lain pada Allah. Ni tak mau. Tiada membenar akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu, melainkan satu zat jua. Dia kena satu je. Tupanan tersebut, tupanan tu lah. Yang bersepakai dengan 9 sifat tu. Kena tengok matan balik. Bakurah ni kalau belit, ambil matan balik. Saya tak ni. Cerita jadi pening. Maknanya, tak boleh ada Tuhan melainkan satu ya. Melainkan satu zat jua, tiada yang lain. Tuhan ni kena satu je. Dia tak boleh banyak. Cuma bagi reti tu, tupanan ni, tupanan Allah. Kita ni yang menupan, yang menumpang. Menumpang kita. Tupanan Allah. Tupanan kena satu je. Yakni zat yang ditumpangi. Melainkan satu zat jua, tiada yang lain. Kerana, start ni.
Kerana jikalau berbilang-bilang, dia asal begini. Kerana jikalau tidak satu, nescaya berbilang-bilang. Maka jikalau berbilang-bilang, nescaya adalah yang lebih. Tu macam tu. Kerana jikalau berbilang-bilang, ini berbilang-bilang tupanan. Ini berbilang-bilang Tuhan. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Okey, kita buh A, B ya. Nescaya adalah yang lebih. Tupanan yang lebih daripada satu tu. Dia A dengan B, mesti A dulu. Dia tiba ditakdirkan ada B. B ni lah Tuhan yang lebih. Bila sebut A, B ni, jangan duk bayang. Jangan kita duk ingat Allah lah. Ni kita cerita lain. Kita cerita Tuhan A, B. Kerana jikalau berbilang-bilang, ini berbilang-bilang tupanan, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Nescaya adalah yang lebih. Yang lebih tu hak B lah. Hak satu A. Yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain yang menumpang. Jadi yang menumpang Tuhan A. Tulis begitu. Setengah daripada yang lain yang menumpang Tuhan A. Maka jikalau adalah yang lebih itu. Yang lebih itu B. Hak lebih itu B. Kena buh tu. A, B. Saya sebut A, B tu buh bawah tu. Maka jikalau adalah yang lebih tu. Tuhan B tu. Tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Jadi yang lain tumpang dia juga. Sebab apa juga? Sebab dia pun Tuhan juga. Sebab dia pun tupanan. Tuhan A tupanan, Tuhan B pun tupanan. Ni orang tak mahu mengaji kitab lama-lama. Maka jikalau adalah yang lebih tu, tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Jadi seperti mana Tuhan A, sebab apa? Sebab dia juga Tuhan. Bila kita tupanan, mesti Tuhan. Nescaya adalah yang satu itu. Mana? Tuhan A. No, yang satu tu Tuhan A. Nescaya adalah yang satu itu, Tuhan A itu, daripada yang lain yang menumpang juga. Tuhan A juga tumpang pada? Tumpang Tuhan B. Yang satu itu, Tuhan A itu, daripada yang lain yang menumpang. Yang ni menumpang Tuhan B. Dia pun tumpang juga. Dah kata Tuhan B itu Tuhan. Maka ketika dikatakan Tuhan B itu Tuhan, ketika A itu ada, A juga makhluk Tuhan B. Tapi bila dikata A ni Tuhan, bila kita A itu Tuhan, maka ketika ada Tuhan B, B kita itu menumpang Tuhan A. Tumpang menumpang. Mula terkaya, lepas tu menumpang. Mula menumpang, lepas tu terkaya. Maka tiadalah ia. Ia mana? Tuhan yang satu tu. Tuhan A tu. Tiadalah ia terkaya. Pula. Sebab apa? Mula-mula dia terkaya. Lepas tu bila ditakdir ada Tuhan B, dia menumpang Tuhan B, maka dia tak terkaya pula. Kenapa tak terkaya? Kerana jikalau terkayanya nyanya yang satu tu, yakni Tuhan A tu, kalau dia kaya, nescaya berhimpun padanya pada yang satu ini, Tuhan A itu, terkaya dan menumpang. Kalau dia kaya, tadi kan dia menumpang Tuhan B. Dan dia mesti dia tak terkaya. Kalau dia terkaya juga, maknanya ada dekat dia terkaya dan menumpang. Terkaya bila ditakdir, yang lain tumpang dia. Menumpang bila takdir, ada Tuhan B bersama dengan dia. Dan iaitu, jaga, iaitu mana? Berhimpun pada Tuhan A,
terkaya dan menumpang, mustahil. Apa mana? Tuhan pun Tuhan, makhluk pun makhluk. Kalau orang tadi kata apa? Tuhan gatik, tak Tuhan gatik. Faham bahasa gatik? Kelantan pun gatik juga. Tuhan gatik, tak Tuhan gatik. Gatik ni juga. Dialah Tuhan, dia Tuhan yang bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang Tuhan. Biar dia pening gitu. Kenapa? Kenapa tak boleh berhimpun terkaya dan menumpang? Kerana berhimpun pada yang satu itu, ini Tuhan A itu, berhimpun padanya dua yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan. Mana? Dialah kaya, dialah tak kaya. Itulah menumpang. Dan ada padanya pada yang satu tu. Ini Tuhan A tu. Ketiadaan suatu daripada dirinya. Mula-mula bila ditakdir dia Tuhan A. Kira makhluk semua termasuk Tuhan B. Ketika tu dia kaya dan dia tupanan. Dia tiba bila ditengok dekat Tuhan B nama dia. Mesti yang ada tumpang dia. Ketika tu A juga masuk juga dalam kalangan makhluk menumpang B. Tadi A ni terkaya dan tupanan. Bila ditakdir Tuhan B, dia pula menumpan. Dan tadi dia terkaya. Kemudian hak ni dia menumpan. Yang B ni tadi ni menumpan. Dia pula tupanan. Apa faham malam ni? Tak tahu, boleh lah, dahsyat lah. Tak perlu kena fikir yang lain lah. Kalau faham malam ni, kira otak tak buat okey lagi. Tak karat lagi. Tapi ustaz memang nak mengajak pun tengok ni. Hari ni kena tengok. Hal lain tak tengok. Hak ni ada tok guru baca pun duk musing-musing kau. Duk musing-musing sejam, duk kukang. Kalau ikut petua saya A, B ni, boleh faham. Tak ni saya nak ulang lain. Nak ulang A, B tu. Dan ni duk cerita A. B saat ni dia kata, demikianlah yang lebih, tu B. Jadi ada padanya, pada yang satu. Yang satu tu hak asal, A tu. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Bila kata dia Tuhan, dia mesti ada terkaya dan tupanan. Bila ditakdirkan dia menumpang Tuhan B, maka tidak adalah dekat dia tupanan. Ketika tu dia telah menumpan. Ketika ditakdirkan dia kaya, okey kaya. Menumpak, tupanan tak ada kat dia. Bila ketika dilihat dia tupanan, tapi dalam masa sama dia menumpang B, maka dia tak kaya. Jadi mana tak ada sesuatu pada dirinya. Dia mudah ni kita bagi dulu. Istirna, iftikar tu. Istirna tu lah kaya. Iftikar tu lah dia panggil tupanan. Jadi Tuhan ni dia mesti terkaya dan tupanan ada dekat dia. Kalau Arab panggil istirna, iftikar. Dua ni sifat ketuhanan yang besar. Sifat-sifat 20 ni, banyak-banyak ni, maka dia terpecah sifat 20 yang banyak ni, dia duduk di bawah dua sifat yang besar ni. Yang dipanggil dengan istirna, yang kedua dipanggil iftikar. Kalau suatu Tuhan yang kita dakwa tu, dia ada istirna, tapi tidak ada iftikar, dia bukan Tuhan. Ataupun dia ada iftikar dekat dia, tapi dia tidak ada istirna, bukan Tuhan. Apatah kalau tak ada dua-dua ni. Dia mesti ada istirna, terkaya,
dan mesti ada iftikar. Mana? Tupanan. Kita ni menumpang dan tak kaya. Demikianlah seperti mana yang satu itu. Ni, demikianlah yang seperti mana yang satu pada pihak dia ni terkaya dan menumpang. Yang lebih daripada satu itu mana? Tuhan B tu lah. Hak satu tu Tuhan A. Hak lebih pada satu tu Tuhan B. Tuhan B macam tu. Sama lah. Tuhan B pun sama. Tu. Ini kita cerita dua. Kalau banyak lagi teruk. Kalau banyak macam mana? Tuhan A, B, C. Ketika sebut Tuhan A dulu, maka ketika itu segala makhluk dan Tuhan B, Tuhan C menumpang Tuhan A. Bila kita sebut Tuhan B, ketika itu Tuhan A, Tuhan C, makhluk semua menumpang Tuhan B. Bila disebut Tuhan C, ketika itu Tuhan A, Tuhan B dan makhluk tumpang dia. Bolehlah Tuhan sampai Z. Guyuk dia macam tu. Dia sebut Tuhan. Dia bila sebut Tuhan, dia mesti ada dua dekat dia. Bila kata Tuhan B, dan mestilah semua berhajat dekat dia. Kalau A tak berhajat dekat dia, tak dipanggil Tuhan B. Faham? Jadi, bila kata Tuhan B, automatik Tuhan A tumpang dia. Bila sebut Tuhan A, automatik Tuhan B tumpang dia. Tadi dia menumpang, kemudian dia jadi tupanan. Sat dia tupanan, sat dia menumpang. Sat dia kaya, sat dia tak kaya. Begitu juga C. Bila sebut Tuhan C, dia mesti semua yang ada, termasuk Tuhan-Tuhan yang lain, tumpang dia. Kalau ada A tak tumpang dia, B tumpang, dia tak panggil Tuhan C. Tuhan mesti ada dua ni dekat dia. Mula-mula mesti dia kena ada dua ni. Dia kena ada tupanan, dia mesti ada terkaya dan tupanan. Ni kata dia payah sini. Okey, saya nak baca sekali lalu saat ni, lepas tu saya nak pindah. Kerana jikalau berbilang-bilang tupanan, berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah yang lebih. Mana? Tuhan B. Yang lebih daripada satu. Yang lebih tu B. Yang satu tu A. Setengah daripada yang lain yang menumpang apa? Menumpang Tuhan A. Menumpang Tuhan yang satu. Maka jikalau adalah yang lebih itu Tuhan B, tupanan bagi titik yang lain juga. Dia juga yang lain tumpang juga. Nescaya adalah yang satu itu, Tuhan A itu. Daripada yang lain menumpang juga ini, menumpang Tuhan B. Maka tiadalah ia yang satu tu, dia bukan terkaya pula. Tadi dia tupanan. Dia tiba hak ni tak terkaya. Kerana jikalau terkayanya yang satu, nescaya berhimpunlah padanya yang satu itu, terkaya dan menumpang. Bila berhimpun, terkaya dan menumpang, tu mustahil. Tak boleh. Dia kena ada kat dia, terkaya dan tupanan. Dia tak boleh ada terkaya dan menupan. Dia nak bagi beza tu, menumpang dengan tupanan. Menumpang ni kita. Menumpang tu makhluk. Tupanan tu Tuhan. Tupanan ni zat yang ditumpangi. Itu dia. Dan iaitu berhimpun terkaya dan tupanan. Mustahil. Tu saya kata apa? Tuhan bukan Tuhan. Bila sebut dia tupanan, dia Tuhan. Bila sebut dia menumpang, dia bukan Tuhan. Bila sebut kaya, dia Tuhan. Bila sebut tak kaya, dia
dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan bukan Tuhan. Kerana berhimpun padanya, pada yang satu itu, dua yang berlawanan. Mana? Kaya dan menumpang. Dan ada padanya pada yang satu itu, Tuhan A itulah yang satu tu. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Mana? Dia Tuhan dan dia juga tak Tuhan. Dia tak Tuhan, dia juga Tuhan. Demikianlah yang lebih. Ini demikianlah seperti mana yang satu yang asal, yang lebih daripada satu itu, B. Sebelum ni pun kita dah lalu dah. Nak lebih kurang macam ni lah. Dah tak lalu lagi. Duduk lagi ni. Nak turun payah agak tu. Lepas dah kan? Baik. Tak apa, kita cerita baik. Tadi kita kata apa? Duduk mengaji tak ada faedah apa ni. Duduk ngaji pang, payah macam ni, tumpang tak tumpang ni. Kalau dia kata macam tu, dia lebih hebat pada Tuhan. Bila saya duduk kata hebat pula Ustaz, hang hebat pada Tuhan. Tuhan pun duduk sembang benar ni. Sebab dia duduk sembang dalam Quran juga. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, niscaya rosak binasalah langit bumi ini. Tuhan duk sembang apa ni? Dia satu sudah. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak ada anak. Wa ma kana ma'ahum min ilah. Tidak ada bersamanya Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain bersamanya, idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, maka setiap Tuhan akan monopolikan apa yang dia cipta. Dia akan monopolikan bahagian dia cipta. Kalau A cipta bahagian A, maka dia akan kuasai bahagian A. B cipta bahagian B, dia akan monopoli kuasa bahagian B. Dua Tuhan. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Maka A dengan B akan saling cabar mencabar. La'ala ni tinggi. Akan cabar mencabar. Hey B, aku Tuhan. Aku boleh cipta bahagian kamu, tapi dah kamu cipta. B kata, hei. Macam mak nisbu pula. Kan? Hei. Aku boleh cipta bahagian hang. Tapi dah hang cipta dulu. Berkelahi A dengan B. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang kamu sifatkan bahawa aku ada anak dan ada Tuhan yang lain. Allah duk sembang apa ni? Kalau duk kata, kita ni duk sembang apa malam ni? Hang dia duk baca ayat Quran tu. Kamu duk cengih sikit. Ya kadang duk senang duk mengaji apa ni? Allah ni duduk nak kemak, duduk fikir tentang duit ni, ekonomi ni. Duduk A, Tuhan B, tumpanan. Hang buang Quran tu. Astagfirullahaladzim, tak mau bang. Kalau nak kata tu, banyak lagi ayat tu. Duk buah kalu, orang panggil buah kalu. Ni apa duk kalu? Tuhan pun kalu. Lau kana kalu, ada Tuhan yang lain pada aku. Di langit bumi ini, la fasadata, nescaya rosak langit bumi. Kalau aku ada anak, maka anak aku tu Tuhan. Kalau begitu ada dua Tuhan dan masing-masing mencipta bahagian masing-masing. Masing-masing monopoli bahagian masing-masing. Akan mengawali bahagian dan akan mengawali makhluk masing-masing. Maka mencabarlah dua Tuhan. Dia kalau Ultraman lawan raksasa pun teruk dah. Apatah kalau dua Tuhan lawan. Kalau dua Tuhan lawan lagi teruk. Tuhan A nak buat langit, petak. Tuhan A nak buat bumi, petak. Tuhan A nak buat bulat.
Bila Tuhan A buat siang, B nak buat malam. B kata aku nak rehat Zat. A kata aku tak mau. Aku tidurlah tadi. Dah aku nak rehat. Gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah. A, B duk main. Kita pening. Tak ni lepiak panjang, lepiak berbulat, bergulung-gulung macam-macam bumi. Tarik macam tu, buat macam ni, buat macam ni. Mati selerak kita. Tu orang aku tak mau lah bumi, dia pitok pu. Kan? Bergolek-golek kita. Kalau dua Tuhan bergaduh. Jadi Allah juga duk min kalau ni. Ha. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Fa subhanallahi amma yasifun. Ni. Jadi kesimpulan daripada ayat 2 tu, pada yang buatlah pom dia letak kat sini. Tu jangan kita duk buat main-main. Duk mengaji apa benda-benda ni. Menyusah. Habis tu Tuhan duk kata tu, tak menyusah. Tu. Baik. Dia sebab apa? Sebab kita ni dah biasa dengan macam ni. Dan kita tak pernah dengar dah jenis macam ni. Kita akan kata benda ni benda pelik. Sebenarnya patutnya benda ni yang kita kena mengaji. Hang bukan tak kena fikir. Hang tu macam mana. Lepas tu kalau kita tengok cara kita hidup, kita fikir cari rezeki. Dalam Quran disuruh kita cari. Dia yang dikata nahnu narzuqukum. Hang jangan sibuk tentang rezeki. Aku beri rezeki kat hang. Kalau nak cerak ayat Quran ni, kita ni dah jauh dah dengan ayat Quran. Dan Allah jamin dah, tidak ada yang melata di muka bumi. Melainkan Allah rizquha, aku beri rezeki. Tapi kita ni duk fikir macam ni, tak ada kemajuan. Aku dah tak ada kerja apa, aku nak cari duit. Bila kita dah duk biasa hidup macam tu, kita tak sedang cara hidup kita ni menyalahi Quran, menyalahi hadis. Allah cukup marah. Kalau kita pinggirkan hak ni, kita utamakan hak dia jamin. Kalau nak baca ayat tu, malam ni habis ke ayat tu. Ayat disuruh tinggal lah. Ya, kepentingan diri kamu dan kepentingan dunia ni disuruh tinggal. Disuruh mengaji hak macam jenis ni. Disuruh kenal dia. Tapi dah ni dunia terbalik. Ustaz mengajar macam ni, ketinggalan. Apa mengaji macam ni? Sembanglah sikit bab-bab ekonomi kan, bab-bab apa ke ni. Buat kemajuan sikit. Orang naik ke bulan dah. Ni cerita lagi jirim jisim. Hang nak duduk dunia lama kan? Boleh tiap saat tu. Sebab tadi pening. Hang nak duduk dunia lama. Kadang dia macam tu. Ni kalau sahabat ada di zaman kita. Kita akan kata apa? Kolot mana duduk main. Semua tak boleh. Sebab apa? Kita dah biasa dah dengan benda yang tak boleh. Benda yang maksiat. Benda yang tak sepatutnya kita dah biasa, dah jadi biasa. Bila mai Tok Guru duk cerita, ataupun seorang sahabat kalau mai duk tengok macam ni, kita akan kata apa? Ni mana orang kolok main ni pula? Ni semua tak boleh. Dia dah duk boleh lama dah. Mana benda tu tak boleh. Macam kita duduk tengok perempuan tak pakai tudung pergi pasar malam. Kita tak ada apa-apa. Ada kita astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tak ada. Sebab dia biasa dah. Tapi kalau kita pergi pasar malam, kalau ada orang alim pergi astagfirullah, kita akan kata apa? Siapa pula dah ni? Dia tu pula kita kata pelik. Betul tak? Patutnya orang macam tu tengok kita pelik. Pok ni apa ni? Tak nampak salah pun. Betul tak? Contoh pakai baju bawah. Pakai baju jalan kat pasar malam. Semua kat parti. Pakai serban. Siapa ni? Tapi kalau tak pakai seluar pendek, pakai seluar jeans ketat, semua orang nampak hebat. Pelik tak? Patutnya kita pakai baju bawah ni, alhamdulillah. Tutup habis tak pakai ketat. Kita kira budak perempuan lah. Kalau perempuan pakai baju bawah, labuh, pergi pasar raya pakai hijab pula, orang kata orang pelik mana masuk. Tapi kalau perempuan tu pakai seluar pendek jeans, rambut merah, ini orang hebat ni. Terbalik.
kepala otak kita. Datuk kita apa? Ni orang pelik mana ni? Pakai seluar pendek perempuan ni, buka aurat ni. Tak takut neraka ke? Tapi duk tengok, ni orang mana ni? Keluar gua ke main mana dia pakai tu duk? Kita akan rasa macam tu tidak? Dan kita akan segan tak nak pakai kipiah pergi mana-mana? Nampak je malam pakai kipiah ni. Pergi pasal malam pindah buang kipiah. Malu. Siapa tak tahu? Dia tak tunjuk siapa-siapa. Kipiah simpan. Lama simpan. Masuk masjid baru pasang. Tambah nak pakai serban. Nak abang kata apa? Kita dah terbalik sebenarnya. Bila orang dulu mai, kita akan kata mereka ni terbalik. Pada kita ni yang terbalik. Kita akan pasal pelik tak? Dan kita akan buat tak? Bila masuk azan, tuan-tuan semayang dulu, tuan-tuan ada dalam pasal malam. Dan kita berani kata tak? Saya sendiri tak berani. Ustaz ni. Jadi orang kata apa? Ni apa ni? Nak pergi mayang hampir lah. Orang kata gitu. Orang gila ke apa ni? Hak ajak semayang. Kita tak ajak semayang. Okey lah. Ni kita. Ni kalau kita mengaji malam ni. Ni apa hari mengaji pasien-pasien ni? Hang dia tak tahu punya. Quran pun duk sembang macam ni juga. Quran suruh tak kenal Tuhan. Suruh. Dia tak suruh macam hang tu. Dia saya raja sebut. Orang dah maju ke mana hala dah. Orang naik ke bulan dah, naik roket. Kita duk mengaji macam ni lagi. Mau abang tu kan? Kami ni mengaji kat tauhid, tak naik ke bulan. Hang tu, tauhid tak mengaji naik ke bulan pun tak. 2-0 hang. Kan dia duk sembang ke mat? Orang naik ke bulan pun maju apa dah. Mereka duk mengaji sifat 20. Hang tu naik ke bulan pun nak sifat 20 tak mengaji. Kami ada juga sifat 20. Tak naik ke bulan. Hang 2 tak nak. Ni duk sembang ke mat. Orang kita ada pasien tu. Naik ke bulan mana hala lah. Hang pun tak naik ke bulan habis kemat. Itu kena Tuhan tak? Okey. Mudah-mudahan faham tu. Kalau tak faham, tanda A, B tu. Balik saat ni, kalau siapa nak tidur awal. Dia buka. Dia buka. A, B, B, A, B, B, A. Ada kom. Tidur awal. Kita minit, mak apa ni A, B, B, A. Dia tidur ni. Dia tengok, oh kitab baku roh. Baik. Saya nak pindah lah. Okey, nak pindah. Dan nyata bagi yang mendengar dengan napi. Artinya napi. Napi ni bahasa Arab. Tapi kita pun guna juga. Nyata yang mendengar dengan napi artinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan. Ketiadaan Tuhan yang lain daripada Allah lah. Dan nyata dengan isbat. Artinya mengaku dengan keadaan. Pada perkataan la ilaha illallah. Nyata apa? Ni dipanggil pa'e. Bahasa Melayu panggil apa tak tahu? Saya tak erti. Kalau bahasa Arab panggil pa'e. Nyatalah oleh mengakunya orang yang berkata dengan nafi dan mengisbat dengan bahawasa Tuhan itu Allah Ta'ala asa jua tiada lain sekali-kali. Ni. Dengar elok. Kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Kita bukan menapi. Menapi bukan mana kita pergi buang. Guna awak masuk. Ini kalau faham cara Al-Quran ni, kita tak penilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan mana? Kita duk napi ni Ustaz. Kita duk buang Tuhan mana? Duk faham duk buang Tuhan mana tu payah nak cerita. Tuhan yang orang kafir nak disembah kan? Tak boleh, tu bukan Tuhan. Hak kita napi. Tuhan nak betul. Lepas tu napi yang mana? Napi Tuhan yang betul yang sama dengan Tuhan.
Ada ke? Tak ada. Kalau tak ada, Nabi buat apa? Pening pula dia jawab tu. Saya nak pergi pening tu. Lepas tu ni ambil formula hak yang kita apa kurang. Boleh jawab tapi pening. Tapi yang pasti banyak orang bila tanya tiada Tuhan, Tuhan kita Nabi tu siapa dah? Rata-rata kita Nabi Tuhan, untuk kong orang kafir ada semua. Hak tu bukan kita Nabi. Hak Nabi apa tu bukan tu Tuhan ke? Cuba tanya dah. Okey. Saya Nabi Tuhan Tok Kong. Nak tanya hang, Tuhan Tok Kong tu Tuhan ke? Tuhan yang betul ke? Dah, bukan Tuhan betul. Dah Tuhan betul hang duk bang apa? Hang nak Nabi Tuhan nak mana? Kena lekat dah. Hang nak Nabi Tuhan nak mana? Tuhan tu tokoh Cina tu ni, hak depa tu semua. Tuhan tu Tuhan betul ke? Hak tu tak betul lah. Dia tak betul hang tunduk Nabi apa? Tu. Dia nak bagi fikir hak tu dulu. Kalau orang hak dia mengaji, bukan kita Nabi Tuhan. Orang bahala tu bukan Tuhan. Tak kita Nabi Tuhan yang sebenar, yang lain pada Allah. Tuhan yang lain yang bersifat dengan sifat Allah. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Okey, lepas tu orang tanya. Orang tanya pula reti juga. Kalau hak tak reti, dia berhenti dekat tu. Adakah Ustaz? Tuhan yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan Allah, yang lain pada Allah? Tak ada lah. Dia tak ada duk Nabi apa-apa. Okey, kita main hak ni dulu. Kita Nabi kerana Nabi sebut. Dah Nabi kata tiada Tuhan melainkan Allah. Walaupun tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Tapi dah Nabi sebut, kita pun ikutlah. Sebab dia tiada Tuhan melainkan Allah ni. Dia nak mentahkik. Mentahkik ni nak betul-betul nak bagi kejap, nak kemah. Kata kita ni Nabi dan kita ni isbat. Kita Nabi Tuhan yang lain pada Allah. Dan kita isbatkan Allah dalam pengakuan kita. Sebab kalau kita tak Nabi isbat, dia tak kejap. Dia tak kemah. Kita boleh je kata Allah. Kan? Allah Tuhan aku. Kan? Boleh je. Buat apa duk pergi kata tiada Tuhan melainkan Allah. Buat apa duk pergi kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kata je lah Allah Tuhanku. Kan? Tak ada Nabi lah. Isbat tu Allah Tuhanku. Tak, dia tak kemah. Contohnya mana? Kalau orang abang kat kita, aku ada RM100. Aku ada RM100. Dia tak kemah. Pertama mungkin dia nak abang, dia ada RM1 tapi dia ada lagi duit. Cuma dia abang, aku ada RM1. Dan mungkin dah paket lain ada RM1,000. Ataupun mungkin dia ada RM100 itu saja. Kemungkinan. Tapi kalau dia kata, tidak ada dalam paketku melainkan RM1. Macam mana faham? Jangan duk bertanya. Ada lebih tak? Hang kena penampak baru tahu. Dia itulah kata bukan saya. Dah aku kata tidak ada dalam paketku melainkan RM100. RM100 ada tak? Jadi mana kejap? Dia kata aku ada RM100. Tidak ada dalam paketku melainkan RM100. Kemah lagi tidak ada dalam paket melainkan RM100. Tidak ada duit. Aku tidak ada duit. Duit tu Tuhan lah. Melainkan RM100. Soalannya macam tu Allah. Nak bagi misal banding. Aku tidak ada duit. Melainkan RM100. RM100 itu duit juga. Kalau aku ada RM100. Tak kemah. Kemungkinan dia ada RM100 itu saja. Ataupun kemungkinan dia ada banyak lagi. Cuma dia habang kat kita dia ada RM100. Kalau kita kata Allah Tuhan aku. Barangkali mungkin ada Tuhan yang lain. Jadi tak kemah. Kalau kita tiada Tuhan melainkan Allah, dia kemah. Ini perbahasan ni. Tapi hak yang kitab Baqarah ni senangnya jalannya. Kemudian depa bincang. Tiada Tuhan tu, kita Nabi Tuhan mana? Saya dicerita tadi, melainkan Allah. Jadi masa kita duk kata tiada Tuhan tu, ni ada orang duk cerita ni. Masa kita kata tiada Tuhan tu, kita buang semua Tuhan. Allah jangan buang. Simpan. Lepas tu ilallah, ambil Allah mudah hati. Kita buang Tuhan. Masa sebelum buang tu, Tuhan tu duduk kat mana? Puncak. Bila kita kata tiada Tuhan,
Jadi kita napi semua Tuhan di alam hati. Maknanya sebelum hang napi tu, Tuhan tu dah ada dah hati hang. Tak ada. Dia tak ada hang buang apa. Satu. Melainkan Allah. Bila sebut melainkan Allah, kita ambil Allah. Jangan buang dah, ambil Allah. Mana sebelum hang ambil, Tuhan duduk kat mana? Sebelum hang ambil Allah, Allah duduk kat mana? Hak ni buah gempang. Ada lagi ni. Yang tuan-tuan mengajak, saya nak gempang banyak. Ni saya duduk mengajak, mana selintas dalam kepala saya. Kalau tuan-tuan mengajak, berkepui saya nak tanya. Nak halau turun. Turun, tak saya duduk. Tapi tuan-tuan tak buat kat saya, buat saya. Halau, saya balik. Ustaz nak jawab saya balik semua. Pada dia abang macam ni. Kita mengucap la ilallah Muhammad Rasulullah ni. Bukan kita nak menapi, nak mengisbat. Bukan kita nak menolak dan nak mengada. Kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kita nak mengaku dengan ketiadaan. Bukan kita nak mentiadakan. Nak mengaku dengan ketiadaan Tuhan yang lain. Kita nak abang kata tak ada Tuhan yang lain. Bukan nak menapi Tuhan banyak-banyak. Dan mengisbat. Nak mengaku dengan keadaan. Keadaan daripada ada tu. Nak mengaku dengan keadaan Allah. Bukan nak ambil, nak isbat Allah ambil. Bukan nak buang Tuhan. Nak ambil Allah. Tak. Nak mengaku dengan ketiadaan. Dan nak mengaku dengan keadaan. Jadi tak perlu buang ambil. Nak kena buang ambil lah. Tengok Baqarah kata. Orang yang berkata dengan ketiadaan. Bukan menapi. Dengan ketiadaan. Tengok. Dan dengan isbat. Mengaku dengan keadaan. Keadaan Allah. Ketiadaan Tuhan yang lain. Jadi tak perlu duk pergi buang. Tak perlu tak perlu buang. Tak perlu ambil. Nak ambil apa-apa. Jadi, la ilaha illallah, tiada Tuhan mereka. Yang ada dalam hati hanya Allah. Tengok, bila Allah dalam hati, bila kita mengaku Allah je Tuhan kita, ketika itu, kita mengaku dengan ketiadaan Tuhan yang lain, dan kita mengaku dengan keadaan Allah. Keadaan itu bukan keadaan suasana dah. Dengan keadaan Allah. Dengan ketiadaan yang lain, dengan keadaan Allah. Kan, nak kena buang lah, tak kena buang. Tak kena buang lah. Ni tak. La ilallah kita menafikan Tuhan yang lain. Ilallah kita isbatkan Allah. Oh, buang ambil. Ketika hang buang, Tuhan ada kat sini. Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak tu. Ketika hang ambil tu, Tuhan tak ada hati. Dah ambil buang. Dia ada Tuhan, buang. Ilallah ambil Allah. Oh, cerita. Tak. Kita sebut la ilallah. Kita mengaku dengan ketiadaan Tuhan yang lain. Dan kita mengisbatkan keadaan Allah dalam hati. Jadi, bila kita sebut tu apa? Allah sajalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok apa natijah dia. Pada perkataannya la ilaha itu, mengakunya. Dengan bahawasa Tuhan itu Allah Ta'ala asa jua. Tiada lain-lain sekali. Tak ada dah Tuhan ni. Allah saja. Jadi, kita tak kena duk ambil Allah bedah hati. Tak kena duk buang Tuhan yang lain. Kalau kita buang Tuhan yang lain. Sebelum kita buang Tuhan yang lain ada kat kita. Ketika sebelum kita ambil Allah bedah hati. Ketika itu Allah tak ada lagi dah hati. Macam tu. Faham tak ni? Hak saya duk cekah-cekah ni. Sikit-sikit tak apa dah. Kalau tak faham langsung ni tak tahu lah. Balik dengar balik hak lepas rakam. Dia pergi Syenam. Saya pun mula mengaji tak faham juga. Saya duk sembang kemas kat sini lah. Dulu mengaji duk tak faham dia tu. Kadang lah ni baru faham. Saya faham dengan ketiadaan dan keadaan ni. Saya baru faham ketika saya duk mengajar ni. Dalam 3-4 tahun ni. Saya mengaku betul-betul. Dulu saya tak erti lah. Bila tengok balik. Berkata dengan ketiadaan dan keadaan. Saya baru tahu 3-4 tahun ni. Nak saya cerita ni. Masa saya mengaji saya tak tahu langsung. Saya duk cerita hak payah tu. Buang ambil Allah. Bila mengaji Baqarah. Sebab apa? Saya jumpa. Saya pergi di Aceh. Syekh Tengku Muda Wali. Syekh Tengku Muda Wali. Saya pergi Aceh. Saya beli kitab dia. Nama kitab ada Intan Permata. Permata Intan. Intan Permata. Nama kitab ada. Dia cerita la ilallah macam ni. Macam pada yang cerita. Dia kata bukan kita duk buang dia tak. Kita mengaku dengan tak ada.
Dan kita isbat bukan kita ambil Allah dia kata. Kita mengaku dengan adanya Allah. Dia balik-balik tengok dalam Baqarah. Lah, habis biji. Berkata dengan ketiadaan, mengaku dengan keadaan. Dia mau Syekh Tengku Muda Wali ni ulama besar Aceh. Tak ada lah kalau orang Aceh tak kenal Syekh Tengku Muda Wali ni. Kalau dulu Syekh Abdul Osinkel. Kalau kemudian ni Syekh Tengku Muda Wali. Kalau orang tak kenal, kalau kita partai ni kalau tak kenal babak yang sepanjang tu bukan dia. Nah, kalau belah Aceh tak kenal Tengku Muda Wali bukan dia babak. Rata-rata anak murid dah. Di belah Aceh tu boleh kata anak murid dah. Tapi yang ada 3-4 orang hal ni tinggal. Tinggal 3 orang. Yang paling tua Syekh Abu Tumin. Abu Tumin ni lah ni untuk Adam di Melaka duk buat. Tapi siapa pun tak tahu. Orang ahli besar. Dia orang Aceh kalau mereka buat. Dia ubat di Melaka, dia ubat di Penang. Dia buat sini murah ubat banyak. Banyak. Saya dan jumpa anak murid Tengku Muda Wali ni. Abu Daud. Dia duk berubat kat Pulau Pinang selalu tiap-tiap tahun. Kami tak tahu ulama besar rupanya. Panggil pergi ponok. Panggil dia dan demai sekali. Lepas tu dia tak boleh main lah. Dia sakit-sakit meninggal. Dari duk ada di Melaka Abu Tumin. Dia cuba nak pergi. Siapa pun tak tahu. Abu Tumin ni ulama besar. Ustaz Abdul Somad pun main ziarah. Ustaz Abdul Somad main ziarah. Abu Tumin ni tak 80 lebih. Kalam dia muzakarah kitab-kitab besar-besar. Tapi orang Aceh ni dia low profile dia. Dia pun bukan pakai serban. Direct ni baju Aceh dia beli kat Aceh. Ni baju Aceh. Pelik saya. Saya pergi Aceh. Abu Tumin ni duk ada di Melaka. Tapi depa tak pergi ziarah sebab dia tengah berubat. Dia kata kalau hangpa boleh buat mai ponok saya, kami nak pergi ambil. Tapi depa orang Aceh berjaga agak takut. Nah, abang kata Syekh Tengku Muda Wali ni, dia sendiri pun pahaman dia macam ni. Macam ni pahaman dia. Jadi, baru kita tahu ketika kita sebut la Allah tu, kita tak kena buang ambil. Apa dia? Kita sebut tu. Allah, Tuhanku, Allah. La ilaha illallah. Tuhan hati, la ilaha illallah. Bukan duk buang ambil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak payah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah dah hati. Tak kena duk pergi buang. Duk buang apa? Duk pergi ambil apa? Tak payah duk buang ambil. Okey. Jadi takat tu. Ia jualah Tuhan yang wajib. Kita berhenti dekat ia jualah Tuhan yang wajib. Berhenti kat tu. Ia jualah Tuhan yang wajib. Jadi bila kita zikir tak payah pening-pening lah nak buang-buang apa ni. Aku duk ingat kata buang jenis tokong-tokong tu. Rupanya hal lain. Nak buang Tuhan yang sebenar. Macam mana nak ingat? Tak payah ingat apa. Ingat Allah dalam masa zikir. Jadi sekadar tu dulu, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat manfaat pada kita, dapat buka kefahaman dan menjadi asbab teguh dan kuatnya iman kita dan keyakinan kita pada Allah SWT. Dan kita sampai kepada saudara kita yang lain, kalau terkasar bahasa maaf banyak, insya-Allah kita jumpa pada kali datang lepas hari haji, Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'matal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma innal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasa mukinin wa syukra sabirin wa tawbata siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.